perang antara Palestin dan Israel tidak menunjukkan bila akan ditamatkan ataupun ada gencatan senjata dalam masa yang terdekat ini. Tetapi bagi kita di Malaysia, sokongan tidak berbelah bagi. Solidariti Malaysia dengan Palestin ini terus diangkat dari pelbagai platform, sama ada dari badan-badan sivil, NGO, badan swasta dan juga kerajaan sendiri. Dan ketika kita bercakap ini pun, Perdana Menteri masih berada di rantau itu, iaitu di Mesir, berjumpa dengan pimpinan tertinggi Mesir dan juga mereka yang berkenaan untuk memastikan suara Malaysia didengari, mengusahakan pelbagai perkara termasuk gencatan senjata dan membolehkan koridor kemanusiaan dibuka sepenuhnya untuk memastikan rakyat di Gaza dan juga di Palestin mendapat bekalan ubat-ubatan, makanan, bekalan bahan api dan juga bekalan air bersih. Jadi dua tamu kita sudah pun bersedia, Dr. Abdul Rahman Ibrahim, Pensyarah Kolej Permata Insan Universiti Sains Islam Malaysia dari USIM Malaysia, dan juga saudara Aiman Zain, Ketua Pegawai Eksekutif My Aqsa Defenders. Aiman, Assalamualaikum. Dr. Rahman, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat. Dri, Aiman, apa khabar? Terima kasih. Kita mulakan mungkin dengan Dr. Abdul Rahman. Ada perkembangan terbaru yang boleh Dr. Rahman kongsikan mungkin dari saudara mara dan ahli keluarga yang berada di Gaza ataupun Palestin pada ketika ini, kerana kita tahu walaupun sumbangan kemanusiaan ataupun koridor kemanusiaan sudah pun dibenarkan masuk dengan trailer lori yang terhad untuk diberikan kepada rakyat di Gaza, tetapi serangan nampaknya tidak dihentikan, malah bertambah lebih banyak disasarkan kepada kawasan penempatan awam termasuk hospital dan juga sekolah milik PBB. Mungkin Dr. Rahman nak bagi sedikit perkembangan terbaru. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nazri dan terima kasih Awani dan Solidariti Awani yang terlalu nampak sokongan untuk Palestin. Saya nak cakap yang terbaru, serangan orang Yahudi semakin terlalu kejam, kehidupan orang di Gaza terlalu semakin pahit. Apa saya nak kata hari ini, semasa kita bercakap adalah serangan-serangan orang Yahudi masih lagi berlaku dekat orang Gaza. Tapi apa yang terbaru, sejak jam daripada sekarang ni, 10 hospital di Gaza dah out of service. 10 hospital di Gaza dah tak boleh guna, dan 4 hospital sahaja, 4 hospital yang boleh guna seluruh Gaza adalah dia mengalami masalah untuk stop, untuk tidak bagi servis dalam beberapa jam. Sebab apa? Sebab minyak dah habis. Sekarang ni orang dah bagi koridor masuk sahaja air minuman, dia masuk 4 lori sahaja. Lepas tu 4 lori ini ada air minuman sahaja dengan beberapa ubat untuk first aid, untuk kecemasan sahaja. So orang ICU yang beratus-ratus orang yang dalam hospital ICU, dalam bilik ICU, mereka mengalami kemungkinan akan mengalami kematian. Kenapa? Sebab minyak petrol tidak masuk. Maksudnya api akan stop. Maksudnya semua peralatan-peralatan yang kasih kehidupan untuk mereka akan stop. Jadi orang Yahudi ini atau orang Zionis, perang dia perang tanpa akhlak, tanpa marwah. Sekarang ni kalau you nak lawan, kena lawan dengan marwah. Ini orang yang tanpa marwah dia lawan. Betul, kita memang mendapat maklumat berita serangan bertali arus itu menunjukkan penempatan awam, pelarian Palestin yang keluar dari rumah mereka untuk ke tempat yang selamat juga tidak selamat sebenarnya, di hospital juga dibom dan juga dan sebagainya. Bagi Aiman, bagaimana perkembangan sumbangan rakyat Malaysia untuk solidariti Palestin ini, dengan cerita sepanjang hari Sabtu Ahad lalu dibuka pengumpulan barang-barang di gudang-gudang rakan-rakan My Aqsa Defenders. Mungkin ada perkembangan terbaru.
Okay, terima kasih Haji dan juga saudara daripada Palestin. Alhamdulillah daripada My Aqsa Defence, semenjak berlakunya serangan pada 7 Oktober yang lalu, kita telah mengaktifkan apa yang kita bagi command center. Dan antara benda yang kita lakukan yang pertama adalah kita mengemaskan berita setiap 3 ke 5 minit terus kepada rakyat Malaysia melalui telegram kita iaitu My Aqsa Defence. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin saya menambah sikit Haji maklumat daripada lapangan, daripada sahabat-sahabat kita di Palestin yang kita terima. Hari ini hari yang ke-16 serangan sejak 7 Oktober telah mengorbankan 4,651 orang syahid dan lebih 14,245 yang cedera parah. Dan daripada jumlah ini, lebih daripada 64% adalah di kalangan wanita dan juga kanak-kanak. Ini menunjukkan seperti yang dikongsikan oleh sahabat kita tadi, adalah satu bentuk peperangan yang tidak berperi kemanusiaan dan adalah textbook ethnic cleansing, bagaimana ingin melenyapkan rakyat-rakyat Palestin yang tidak berdosa daripada bumi mereka. Dan Alhamdulillah kita sebenarnya bila berlakunya serangan, kita telah mulakan satu apa kita panggil gelombang mega, di mana hashtag Israel Cuak 2021 kita berjaya dengan sokongan daripada rakyat Malaysia, kita melancarkan hashtag Israel Koyak. Dan Israel Cuak ini, untuk makluman Haji dan juga para penonton Israel Awani, kita telah tahu ataupun mencapai sebanyak lebih 250 juta ataupun payah. Jadi terima kasih rakyat Malaysia. Dan hari tentang sumbangan daripada rakyat Malaysia, kita percaya bahawasanya masyarakat Malaysia ni amat-amat sayang dan juga kasih kepada sahabat-sahabat kita di Palestin. Selain daripada kutipan ataupun sumbangan kepada NGO, terima kasih atas koordinasi yang sebelum serangan ini ada beberapa siri mesyuarat oleh Wisma Putra bahagian Asia Barat dengan NGO-NGO yang membantu Palestin dan Syria dan sebagainya. Dan kebetulan bila berlakunya serangan, kita telah menggerakkan apa yang kita panggil Sekretariat Gabungan NGO untuk Palestin, di mana untuk fasa pertama ini kita merancang untuk menghantar lebih daripada 20 tan barang-barang bantuan, iaitu 10 tan barang bantuan yang berbentuk perubatan dan selebihnya adalah keperluan bayi dan juga makanan-makanan. Jadi untuk makluman penonton Israel ni, alhamdulillah yang kita telah kutip dan juga dapatkan sumbangan bukan sahaja daripada NGO dan juga rakyat Malaysia yang tidak mengira bangsa, kaum dan sebagainya semenjak hari Sabtu yang lepas sehingga hari ini telah mencapai hampir 40 tan. Yang kita jangkakan 20 tan, alhamdulillah kita telah mencapai 40 tan pada hari ini. Dan insya-Allah sumbangan-sumbangan ini kita akan salurkan melalui rakan-rakan kerjasama yang ketika ini ada beberapa rakan-rakan NGO kita yang berada di Cairo untuk berkoordinasi dengan pasukan di sana untuk memastikan sumbangan ini sampai ke tangan-tangan yang memerlukan di Gaza, insya-Allah Haji. Aiman, sedikit sebelum saya pergi kepada Dr. Rahman. Aiman mungkin nak bagi jawapan, ada juga di kalangan rakyat Malaysia kata pun tidak pasti ataupun rasa ragu-ragu, benarkah sumbangan wang ringgit mereka itu sampai kepada rakyat Palestin di Gaza ataupun di seluruh tebing barat, ataupun barangan-barangan yang dikumpulkan itu sampai ke Palestin, kerana mereka rasa was-was tu masih ada. Apa jaminan Aiman? Okey, ini satu soalan yang setiap kali peperangan berlaku Haji, para masyarakat ataupun netizen akan bertanya kepada rakan-rakan NGO. Dan daripada My Aqsa Defenders dan juga NGO gabungan, dan juga saya percaya beberapa NGO yang sudah lama bertapak di bumi Gaza dan juga Palestin, antara modus operandi ataupun bagaimana berlaku bila berlakunya serangan ketika tempoh ketika ini, sumbangan-sumbangan itu boleh disalurkan kerana kebanyakan NGO seperti My Aqsa Defenders, seperti Global Peace Mission, MAPIM dan sebagainya, Cinta Gaza Malaysia, kita mempunyai pejabat di sana. Dan caranya adalah mereka sudah ada agreement ataupun persetujuan dengan supplier-supplier yang utama di Gaza. Bila berlakunya serangan, mereka akan mendahulukan apa yang dipanggil barangan-barangan yang kritikal ini untuk dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat di Gaza. Walau bagaimanapun, kita tahu bahawasanya bahan-bahan yang ada di Gaza ketika ini adalah dari sumber-sumber yang kita panggil simpanan ataupun reserve, yang akhirnya akan, jikalau tidak dihentikan sekatan, tidak diberikan seluas-luasnya pintu Rafah itu untuk masuk sumbangan kemanusiaan, maka akhirnya kemungkinan besar kita akan melihat satu malapetaka yang besar, ataupun orang banyak mengatakan bahawa akan berlakunya nakbah yang kedua di Gaza. Dan kita sangat-sangat berharap perkara ini tidak berlaku dalam hayat kita, dan kita ingin membantu sebaik mungkin, insya-Allah. Haji. Dr. Rahman, adakah Dr. Rahman yakin ataupun merasakan akan berlaku nakbah kedua jika pintu Rafah terus menghadkan kemasukan bantuan kemanusiaan
dan serangan terus dilakukan oleh Zionis Israel? Yang saya pasti Nakba kedua tak akan berlaku. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab sekarang ni rakyat Palestin yang di Gaza yang bawa serangan Yahudi, yang dah rumah dia dah hilang, mereka cakap perkataan yang jelas-jelas, no second Nakba. Tak ada Nakba yang kedua. Kita dah cuba, 1948 dah cuba, 1967 dah cuba. Apa yang berlaku? Tak ada apa. Dan akhirnya masa Nakba pertama 1948, orang ramai tidak tahu kita orang keluar dengan janjian seminggu dan kita akan balik. Ini Abdul Rahman sendiri dengar daripada atuk dan pada nenek juga. Orang kata kepada kita 1 minggu. Dengan Aiman dan semua penonton masuk gereja rumah Allah. Dia orang rasa Yahudi tak akan serang gereja. Gereja yang dibina 1889 sekarang ni sudah runtuh di Gaza. Sudah tak ada. Hospital untuk Kristian sudah runtuh. Jadi hospital ahli Ma'madani ini untuk Kristian bukan Islam. Nak cakap apa? Yahudi adalah, Zionis adalah musuh manusia, bukan musuh Islam, bukan musuh orang Palestin. That's why nothing second Nakba. Tak ada Nakba yang kedua. Kita hidup tempat kita atau mati tempat kita. Sebab apa? Sebab ini adalah tanah air. Ini bukan benda kecil-kecil. Bukan kereta, bukan lok kedai, bukan apa. Ini tanah air. Jadi kita hidup dalam nia, kita mati pun dalam nia. Aku dah terima masa nenek dan atuk saya cakap dengan saya, dah meninggal. Tapi mereka kata, kalau kita tahu orang akan tipu kita, kita tak akan keluar. Nak cakap, senang untuk orang Zionis, untuk orang semua, mereka masuk Palestin dengan perjanjian Balfour. Mereka akan keluar daripada Palestin dengan perjanjian Allah. Kita akan masuk. Wala yadkhuluna al-masjid kama dakhaluhu awwal marrah. Kita akan masuk masjid semula insya-Allah. Itu Masjid Al-Aqsa. Kita berpegang dengan perjanjian Allah. Mereka berpegang dengan perjanjian Balfour. Balfour dah ke arah Jahannam, ke arah rubbish. Tapi kita masih lagi berpegang dengan perjanjian Allah. Sedikit Dr. Rahman, kalau kita boleh bayangkan kenyataan Dr. Rahman tadi, jika bahan api petrol, diesel tidak dibenarkan bawa masuk melalui sempadan ataupun pintu Rafah, apa akan jadi kepada ratusan ribu, puluhan ribu lagi anak-anak kecil, mereka yang cedera di hospital, tidak diberikan bekalan elektrik untuk melakukan pembedahan dan juga untuk mendapatkan air bersih. Jadi kita boleh bayangkan, adakah ini akan menjadi malapetaka umat terburuk dalam sejarah manusia? Ini memang sekarang ni kita kena tahu, apabila minyak tidak masuk, semua yang dalam ICU akan mati. Semua yang dalam CCU akan mati. Semua kanak-kanak yang baru lahir. Ini orang Yahudi, orang Zionis tengah bunuh orang dan beratus-beratus dalam 2 minggu ni, Nazri dengan Aiman, sekarang ni ramai kelahiran baru. Kita orang, saya kata ni konsep tanah air yang orang Zionis tidak faham. Sekarang ni hari-hari ada kelahiran baru walaupun ada serangan orang Yahudi. Kita beratus-ratus dalam 2 minggu kelahiran baru. Ini orang, kalau minyak tidak masuk, mereka akan mati. Sekarang ni yang ambil alih kuat-kuat, kerajaan Jordan dengan kerajaan Qatar tengah bincang kau-kau untuk masukkan minyak untuk hospital-hospital. Sekarang ni kita rumah atau masyarakat tak apa, boleh kata ini boleh tunggu. Hospital tidak boleh tunggu. Kita sangat memuas dengan usaha negara-negara Arab dengan negara-negara Islam, terutama ni saya kata negara Qatar dengan Jordan yang tengah usaha kuat-kuat untuk masuk minyak. Minyak tak masuk, hospital akan berubah sebagai satu kubur beramai-ramai. Bagi Aiman, apa yang boleh kita bayangkan rakan-rakan NGO dan juga
rakan strategik di Kaihira seketika ini, apa yang mereka lakukan untuk memudahkan pemindahan ataupun penghantaran barang-barang bantuan dan juga wang ringgit kita yang akan cuba dimasukkan ke Gaza? Baik, Haji. Kalau saya boleh tambah sedikit tentang krisis atau banyak pertanyaan masyarakat tentang bagaimana sumbangan ataupun penyaluran ke sepadan Rafah itu berlaku. Dan banyak yang bertanya kenapa Mesir tidak boleh terus membuka, dan kita perlu tahu juga seperti yang disebut oleh sahabat kita daripada Palestin juga memaklumkan bahawasanya Mesir itu pun perlu mendapatkan blessing ataupun pemakluman kepada Israel dan juga US kerana tergantung ataupun terikat dengan beberapa perjanjian sebelum ini. Seperti perjanjian Camp David dan sebagainya. Dan melihat kepada sumbangan yang telah masuk 20 trak sebelum ini, sahabat-sahabat kita di Gaza memaklumkan sebenarnya 20 trak itu terlampau sedikit untuk menampung keperluan semasa. Bahkan kalau kita boleh bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya keperluan di luar waktu perang adalah 50 trak keperluan sehari. Tetapi hanya selepas 14 hari berlakunya serangan yang begitu maha dahsyat kepada masyarakat Gaza, terutamanya kanak-kanak, Haji, saya terpaksa orang kata kongsikan gambar-gambar footage yang fresh yang kami banyak terima hampir setiap hari, setiap masa, yang pasukan media kami pun sudah kehabisan air mata, tidak boleh menahan imej-imej yang dihantar. Antaranya adalah ayah-ayah yang terpaksa memungut cebisan-cebisan mayat anak mereka, meletakkan di dalam plastik dan juga melaungkan teriakan-teriakan tentang mohonlah bantu kami dan sebagainya. Jadi kami di NGO gabungan, alhamdulillah di warehouse MAPIB ini kita telah menggerakkan lebih daripada 40 lebih NGO, dibantu dengan banyak sukarelawan, individu dan sebagainya. Kita ingin memastikan supaya sumbangan ini sampai ke tangan-tangan yang amat memerlukan di Gaza. Dan berita daripada rakan kami di Mesir yang sedang berurusan dengan beberapa pihak di sana, sedang berusaha untuk menambah lagi kapasiti bahan-bahan yang boleh masuk ke dalam Gaza. Dan setakat ini kita telah, saya cek tadi di kami punya scoreboard, kita telah menghampiri 40 tan. Dan 40 tan itu dari segi barang-barangan yang paling besar atau paling banyak adalah keperluan-keperluan bayi. Dan dari segi perubatan sebenarnya kita memerlukan lagi sumbangan-sumbangan daripada syarikat-syarikat dan sebagainya. Jadi di My Aqsa Defenders dan juga rakan-rakan NGO gabungan, jikalau ada pihak-pihak yang ingin menyumbang dalam bentuk perubatan, kita amat untuk first shipment ini, penghantaran pertama ini, supaya terus dapat digunakan, dan kita akan meminta bantuan daripada Wisma Putra untuk bantuan daripada Malaysia ini tidak terhenti di sini, Haji, tapi diteruskan untuk kedua, ketiga, keempat dan sebagainya, sehinggalah kita dapat melihat bumi Gaza itu terlepas ataupun dibebaskan daripada sekatan dan juga cengkaman Israel Zionis. Haji. Dr. Rahman, adakah Israel sedar serangan bertubi-tubi, serangan tidak berhenti ke atas umat Gaza itu seolah-olah mereka boleh memusnahkan Gaza, boleh memusnahkan Hamas, mematahkan Hamas. Tetapi adakah itu caranya yang sebenarnya menunjukkan kebobrokan ataupun bagaimana jenayah sebenarnya yang dilakukan oleh Israel, dan mereka sedang melakukan setiap minit, setiap saat sebenarnya, dan masyarakat dunia melihatnya secara langsung di media-media sosial? Nazri, sekarang ni dekat Gaza, orang Zionis hari-hari dia buat satu jenayah. Lepas tu semua orang yang adil, orang yang bermaruah, ni kita tidak cakap Islam, Kristian, agama apa cerita lain, kita cakap orang yang bermaruah, orang yang berakhlak, orang nampak ini orang Zionis nak rakyat tolak Hamas. Dia nak rakyat tolak orang mujahidin. Dia tidak faham konsep. Sekarang ni senang cerita, orang Zionis kata kita hancur Gaza sebab ada Hamas. Saya nak tanya, senang cerita, dekat West Bank hari ni sampai 90 syahid. Lepas tu daripada minggu lepas sahaja sampai hari ini 4,700 yang duduk penjara di Yahudi di West Bank. Sekarang ni hari ni 10,000, ngam 10,000. Hamas tak ada di West Bank. Kalau orang kata dia
Bukan Hamas, dia sokong Hamas. Kerajaan Mahmud Abbas sebelum kerajaan Netanyahu akan pergi tahan dia. Jadi sekarang ni, dekat West Bank tak ada Hamas. Dekat Jerusalem tak ada Hamas. Kenapa dia runtuh rumah orang? Di Jerusalem tak ada Hamas. Kenapa dia bunuh orang? Sekarang ni orang Palestin daripada lama dah kita terima hakikat. Orang ya Zionis ini dia nak bunuh kita. So sekarang ni, kalau orang nak bunuh saya, you nak saya kasih dia bunga atau apa? Orang yang lawan saya, kita nak lawan dia sampai mati. Orang Yahudi, orang Zionis, dia fikir nanti orang akan putus asa. Orang akan kata, oh ini yang berlaku dengan kita kerana Hamas, bukan kerana Yahudi. Orang rakyat dah pandai. Kita berapa tahun, kita hampir 80 tahun perang dengan Yahudi. Kita bukan bermula daripada 7 hari bulan. Tapi ini orang Yahudi, orang kata peringatan dia, peringatan ikan. Sekejap lupa. Tapi kita orang yang dapat kepahitan. Kita orang tak akan lupa. Jadi kalau dia harap dia ambil masa untuk kita tolak Mujahidin atau tolak Hamas, pemikiran dia salah. Ini siapa saya nak tanya? Siapa yang lawan Yahudi? Anak saya dan anak jiran saya dan adik saya dan abang saya itu. Jadi Gaza adalah Al-Muqawamah atau Al-Mujahidin. Itu Gaza. Jadi orang Yahudi, dia akan buat jinayah. Dia akan tambah banyak-banyak jinayah. Tapi akhirnya tak ada apa. Macam tadi saudara Aiman kata. Berapa ramai? Kanak-kanak, wanita dengan orang tua. Kalau kita tengok daripada orang yang boleh kata tantra Al-Qassam atau tim-tim lain atau orang yang kita boleh kata orang askar, beberapa orang tak sampai bilangan jari satu tangan. Tapi yang beribu-ribu semua kanak-kanak dengan wanita. That's why ini rejim Tel Aviv adalah rejim pembunuh kanak-kanak dan wanita. Ya, Dr. Rahman, di mana tempat selamat lagi di Gaza tu kalau kita nak tahu? Tempat sekarang ni di Gaza tak ada tempat selamat kecuali satu sahaja. Tempat pemikiran orang Gaza itu yang selamat. Sebab apa? Sebab sekarang ni kalau kita nak cakap, Nazri dengan Aiman dan semua penonton agenda awal ni, sekarang ni Gaza dah tak ada rumah. Semua rumah dah hancur. Air dah tak ada, api dah tak ada. Sekarang ni boleh kata Gaza dah balik zaman jahiliyah, zaman insan batu. Tapi kita ada pemikiran yang kuat. Kita ada akidah yang gagah. Jadi Gaza adalah akidah, Gaza adalah satu pemikiran, dan yang pemikiran tu apa? Kita orang mungkin mati, tapi kita tak akan tewas. Kita ada dua pilihan je. Menang atau mati syahid. Tewas ini luar daripada agenda kita. Tak ada dalam kamus kita nanti satu hari kita akan tewas. Jadi tempat, even ni Nazri, berapa koridor orang Yahudi kata, pergilah selatan Gaza, kita tak akan sentuh awak. Mereka ada yang pergi, majoriti tak pergi. Tapi ada yang pergi, apabila mereka pergi, orang juga serang mereka. Orang bunuh mereka. Itu saya kata, sekarang ni 21 masjid sudah. 6 gereja sudah. Hospital sudah. Sekarang ni rakyat duduk, kalau tengok laporan daripada pagi tadi, orang duduk dalam Hospital Al-Quds. Hospital Al-Quds dekat Deir al-Balah. Ini bandar dekat Gaza, nama dia Deir al-Balah. Orang duduk dalam hospital sebab apa? Sebab mereka anggap, tak pasti lagi, ini kawasan diharamkan serang. Walaupun dah beberapa hospital mereka serang. Ya. Berapa hospital mereka hancur. Tapi yang paling selamat adalah tempat pemikiran dan akidah orang Gaza. Itu je. Ya, kita tahu Dar al-Balah di Khan Yunis juga menjadi sasaran serangan-serangan udara dan roket dari Zionis. Bagi akhir sekali, bagi Aiman, mengapa Malaysia tidak berkompromi untuk bersolidariti dengan Palestin?
Ya, sudah semestinya kita tahu sejarah Malaysia sejak kepimpinan Perdana Menteri yang pertama pun telah meletakkan bahawasanya Malaysia adalah negara yang akan bersama dalam perjuangan Palestin. Dan di pihak rakan-rakan NGO, terutamanya My Aqsa Defenders dan juga lebih 19 NGO gabungan anak-anak muda, kita mengangkat nilai-nilai ataupun maklumat ataupun perkara yang telah digariskan oleh Perdana Menteri sendiri berkenaan dengan 3 perkara yang jelas dalam beberapa siri ucapan beliau. Yang pertama adalah beliau meminta supaya dihentikan sebarang terus pembunuhan terutamanya kepada wanita, kanak-kanak dan juga rakyat yang tidak bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perlu diadakan gencatan senjata dan juga disegerakan bantuan kemanusiaan secara masif ke dalam Gaza dalam masa yang terdekat. Dan kita tahu bahawasanya beberapa siri lawatan dan juga kunjungan yang sedang berlaku di Jeddah dan dimaklumkan pada hari ini di Kairah dan sebagainya. So kita sangat berharap supaya kepimpinan negara kita dapat melakukan sesuatu untuk sahabat-sahabat kita di Gaza. Dan juga itulah Haji peranan sebenarnya OIC yang telah diwujudkan sebelum ini kerana atas isu Baitul Maqdis dan juga Masjid Al-Aqsa. Dan yang ketiga adalah yang paling penting untuk rakyat Malaysia, kita tahu bahawasanya bila berlakunya isu Palestin, gelombang-gelombang dan sebagainya, banyak perkara-perkara ataupun benda-benda yang tular dan sebagainya, kita perlu bercakap ataupun kita membawa naratif sebagai satu ummah, sebagai satu kelompok yang dilihat ingin membantu Palestin. Jadi 3 perkara ini adalah antara perkara yang kita akan tekankan dan juga bawa kepada masyarakat. Dan insyaAllah selepas fasa pertama kita telah lancarkan hashtag Israel Cuak tu Haji, dapat antara yang paling trending adalah di TikTok, dan hopefully kami berharap anak-anak muda mula sedar apa yang berlaku di Palestin. Dan fasa yang seterusnya Haji dan juga sahabat-sahabat yang sedang menonton, kita inginkan membawa gelombang kesedaran dan juga gelombang ilmu pengetahuan. Kalau sebelum ini kita faham berlakunya nakbah, mungkin kita ini manusia ataupun umat Islam ini ditimpa juga satu nakbah, dipanggil nakbah makrifiyah ataupun malapetaka ilmu pengetahuan. Jadi hopefully ataupun harapan kami bila berlakunya serangan kepada sahabat-sahabat kita di Gaza ni, kita ingin menggerakkan masyarakat supaya memahami isu Palestin, itu yang pertama, dan juga menggerakkan apa yang boleh kita lakukan. Bukan sekadar bersolidariti dan sebagainya, itu perkara yang pertama, tapi apa next yang kita boleh buat. Jadi alhamdulillah kita telah gerakkan bahan bantuan, dan yang seterusnya kita akan buat beberapa siri jelajah yang kita panggil Himpunan Sejuta Pembela Palestin di beberapa negeri-negeri di dalam negara. Dan insyaAllah saya rasa maklumat sedang berlegar di sosial media dan juga sebagainya, bahawa besok akan ada himpunan yang akan dihadiri oleh pimpinan-pimpinan negara daripada pelbagai parti politik dan juga NGO. InsyaAllah kita teruskan membantu dalam kapasiti kita sebagai seorang manusia, dan insyaAllah kita akan lihat kita dapat solat secara mulia di Masjid Al-Aqsa, dan juga dapat lihat sahabat-sahabat kita di Palestin kembali aman dan juga menjalani kehidupan seperti kita, insyaAllah Haji. Terima kasih Dr. Abdul Rahman. Semoga dilindungi ahli keluarga di Palestin dan juga terus istiqamah dengan kekuatan yang sedia ada. Dr. Abdul Rahman Ibrahim, Pensyarah Kolej Permata Insan Institut Sains Islam Malaysia, Aiman Zain, Ketua Pegawai Eksekutif My Aqsa Defenders. Jadi itu sahaja bersama saya Nazrika malam ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.